Apa sahaja kata-kata yang diucapkan, ia pasti berlaku. Itu antara keistimewaan Tok Kenali, satu nama yang cukup gah dalam dunia pengajian Islam yang mempelopori sistem pondok di Nusantara. Mengikuti perkembangan sejarah, beliau antara pembangun fikiran umat Islam di dunia. Sepanjang hayatnya, beliau memperjuangkan agama Islam dalam membawa perubahan pembangunan dan kehidupan umat Islam berdasarkan kitab Al-Quran pada abad ke-19 hingga ke-20. Bersama wartawan Nurul Fariaon yang ke Kubang Kerian, Kota Baru, Kelantan, menyingkap garis-garis perjuangan dan juga riwayat hidup tokoh ulama ini. Tiada hari bagi kita jika kita tidak bergerak pada hari ini. Cobalah anakku tilik cerah matahari, kelebihan orang yang telah dapat kemenangan kerana amalan yang kebajikan, dan pandangkan kelak orang yang jatuh kerana amalan kejahatan. Disitulah pengasuh bertimpus membedak dengan bedak harapan. Semara ayat-ayat puitis itu satu daripada ratusan hasil nukilan Muhammad Yusuf Ahmad atau lebih dikenali sebagai Tok Kenali. Beliau adalah ketua pengarang majalah pengasuh yang pertama. Biarpun tidak meninggalkan karya besar dalam bidang Islamia, kejayaannya melahirkan satu angkatan ulama pengajian tinggi Islam, menjadikannya legenda terulung. Taraf kebijaksanaan yang dimiliki, beliau dianggap cendekiawan bertahap wali. Tok Kenali dilahirkan pada 1868 dan meninggal pada 19 November 1933. Beliau terkenal sebagai tokoh ulama termasyhur Kelantan, antara ulama terbesar di semenanjung Tanah Melayu. Pemergiannya telah melahirkan para ulama yang cukup disegani bukan sahaja di Kelantan, bahkan pengaruhnya berada di Kalimantan, Indonesia. Tok Kenali juga antara pengasas terawal bagi perkembangan sekolah pondok di tanah air ini. Beliau dikebumikan bersebelahan kubur anak sulungnya, iaitu Datuk kepada Wan Ahmad Kamil Wan Abdullah, bertugas sebagai profesor di Universiti Sains Malaysia Kubang Kerian. Dia berkongsi kemusykilan mengenai punca pemergian moyangnya itu. Misteri. Saya rasa disebabkan oleh kencing manis. Sebab dia ada kudis pada kaki dia. Kemudian ada ulat. Dia simpan dekat kudis dia tu. Jadi apabila ulat tu kenyang, dia keluar balik. Orang tanya, kenapa Tok Guru tak bunuh je ulat? Dia tu ulat pun nak hidup juga. Jadi dia masukkan balik. Jadi dia disebabkan kencing manis. Menghembuskan nafas terakhir di usia 65 tahun, Tok Kenali meninggalkan 4 orang anak lelaki. Ketika hayatnya, beliau sangat dikagumi sehinggakan almarhum Sultan Muhammad keempat banyak merujuk pelbagai perkara kepadanya. Di atas kesetiaannya, beliau dilantik selaku anggota Majlis Ugama Islam dengan gelaran yang diberikan Sultan sebagai Haji Awang Muhammad Yusuf Kenali. Menurut cucunya, Wan Muhammad Syukri Mahmud atau lebih mesra dipanggil Ayah Mat, Tok Kenali meneruskan pembelajaran ilmu agama di Mekah ketika usia 18 tahun. Oleh kerana beliau telah pun belajar di Mekah, maka anak-anaknya juga dihantarkan ke sana. Maka anaknya yang agak clever sikit, iaitulah yang 2 itu dapat kelihatan di sana, dan 2 lagi itu duduk di sini. Anak yang sulungnya itu memegang masjid inilah. Dia mengajar sebagai ganti Tok Kenali. Yang kedua itu, dianya berada di Mekah dan dia juga sebagai satu orang yang alim jugalah, mengajar di Mekah. Dan yang ketiga, ayah saya itu asalnya berada di sinilah. Dan masa dulu masjid ini sebagai masjid kayu saja, dan pernah juga dia sebagai menjadi imam di masjid di Kubang Kerian ini, sebagai khatib ya. Dan setelah itu ke Mekah juga. Yang bongsu tadi terus ke sana, terus belajar menghafal Quran dan dapat kelihatan sana, terus menjadi qari di dalam radio di Saudi Arabia, dan anak-anaknya seterusnya mendapat kelihatan sana semua.
Ayah Mat, 65 tahun, adalah anak ketiga daripada 8 beradik yang turut mendapat pendidikan agama sepenuhnya di Mekah sejak berusia 9 tahun. Begitu juga dengan adiknya, Wan Muhammad Saleh atau Ayah Le. 25 tahun hidup di sana, kini mereka pulang ke kampung halaman. Mereka meneruskan tanggungjawab sebagaimana dilakukan Tok Kenali, iaitu berkongsi ilmu yang dimiliki kepada masyarakat setempat. Rumah ini adalah tapak asal rumah Tok Kenali dan saya difahamkan oleh Ayah Mat sendiri. Dahulunya rumah ini adalah sebuah rumah yang tinggi di mana di bawahnya tempat Tok Kenali berehat, dan paling unik mengenainya, rumah ini disambung terus ke masjid ini bagi memudahkan beliau turun mengajar di masjid dan juga di sekolah-sekolah pondok yang terdekat. Kini rumah peninggalan ulama terulung ini dijadikan sebagai rumah guru sekolah agama yang menggantikan sekolah pondok. Biarpun kegemilangan sekolah pondok Tok Kenali telah berakhir, jejak sejarahnya masih ada. Perigi dan kolah ini tempat asal murid-murid sekolah pondok Tok Kenali mengambil wuduk dan mandi. Terletak di atas tanah seluas 2 suku ekar, di sini dahulunya adalah tapak pusat pengajaran pondok terkenal di semenanjung Tanah Melayu. Ketika zaman kemuncak kecemerlangannya di sekitar tahun 1920-an, terdapat lebih 300 pelajar menetap di sini dan ratusan lagi berulang alik. Namun, masa berubah. Kini tapak sekolah pondok didirikan sekolah agama berasrama, Marinatul Ilmi, yang juga terkenal di daerah ini. Pemergiannya menjadi sejarah kekal sehingga wujudnya lorong, dewan, masjid dan kampung menggunakan nama beliau sempena memperingati ketokohan ulama yang disegani. Di kalangan penduduk setempat, kampung Tok Kenali, martabatnya diangkat sebagai pejuang agama yang tiada tolok tandingannya. Tok Kenali ini sebagai satu idola yang menjadi ikutan ramai. Sebab Pondok Kenali ini salah satu pondok yang terawal dan yang termasyhur di Kelantan, bahkan di Malaysia serta di Nusantara. Sebab ketokohan beliau, keilmuan beliau dan kewalian beliau itu menjadi beliau itu sangat terkenal. Tok Kenali antara 12 tokoh ulama terkenal negeri Kelantan. Di sebalik kewibawaannya, beliau turut dikatakan mempunyai kelebihan tersendiri yang luar biasa. Kelebihan dia ialah bila dia ada sebut tu, kadang-kadang benda tu terjadi. Umpamanya ada satu ketika dekat pondok tu orang bising-bising, orang dulu belaga lembu kan. Orang Kelantan dia belaga lembu, belaga ayam ni. Jadi dia kata sebut, ada rumah terbakar ke bising? Petang tu rumah orang yang organizer belaga lembu tu terbakar. Itu cerita-cerita daripada arwah ayah saya lah. Sudah 76 tahun Tok Kenali meninggalkan kita. Biarpun namanya tidak sepopular Tok Janggut, Tok Bahaman, Mat Kilau maupun tokoh sejarah lain, ia perlu diingati. Beliau adalah pencetus kebangkitan pengajian agama Islam di tanah air.